Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan mulakan kelas kita yang pertama. Tapi memandangkan awak masih lagi belum dapat buku teks tahun 6, maka kita akan pergi balik ke topik semasa awak masih di tahun 5. Disebabkan kita banyak sangat cuti tahun lepas, so kita tak sempat cover lagi, lebih kurang lagi 3 topik lah. So untuk topik jirim ni kita pun dah bincangkan tahun lepas. Cumanya hari ni kita nak go through balik, kita nak tengok balik macam sebagai ulang kaji lah. Okay, so kita akan tengok hari ni untuk kelas yang pertama kita akan tengok topik jirim. Okay, so topik jirim ni dalam buku teks tahun 5 muka surat 143. Okay, kita tak nak sentuh daripada mula, kita terus pergi kepada sifat-sifat lah, untuk sifat-sifat kepada 3 keadaan jirim. So kita tahu hari tu kita dah belajar jirim dia dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, so kat sini dia dah bagi dalam buku teks awak muka surat 151. Pepejal, cecair dan gas ini memang mempunyai sifat yang berbeza. So sifat-sifat ini kita pun dah bincangkan dan kita boleh tengok setiap keadaan jirim dia mempunyai sifat yang berbeza. Tapi ketiga keadaan jirim ini kita akan bincangkan sifat yang sama, iaitu bentuk sama ada tetap atau tak tetap, kemudian jisimnya tetap ataupun tidak, dan juga isi padu. Okey, so ketiga-tiga ini kita akan tengok sama ada bagi pepejal, cair dan gas, benda ni, ketiga-tiga ini berada dalam keadaan tetap ataupun tidak. Okey, so okey, untuk sifat jirim, okey, kita tulis sikit. Sifat jirim ini kita pecah kepada tiga keadaan jirim, iaitu yang pertama ialah pepejal, yang kedua ialah cecair, dan yang ketiga ialah gas. Okey, so kita nak pergi cepat, sebab ini sekadar revision. Alright, so untuk pepejal kita akan bincangkan 3 juga benda macam kita cakap tadi. Yang pertama ialah bentuk, yang kedua ialah jisim, dan yang ketiga ialah isi padu. Okey, so bagi pepejal, bentuknya, benda-benda pepejal contohnya meja, kertas, pen, buku, semuanya bentuknya adalah bentuk tetap. Okey, bentuk tetap maksudnya bentuk dia susah nak berubah lah. Kecuali kita kenakan daya yang sangat besar. Contohnya kita ada sebuah kereta bentuk dia tetap. Okey, tetapi kalau dikenakan satu daya yang sangat besar, yang ini mana daya ni, topik ni kita akan belajar masa tahun 6 inilah. Okey, daya yang dikenakan besar, contohnya aksiden ke, terbabas, langgar apa-apa kan. So bentuk dia akan berubah. Tapi dekat sini kita hanya nak ceritakan kalau dalam keadaan yang normal, bentuk pepejal adalah bentuk yang tetap. Maksudnya dia sukar untuk diubah. Okey, yang kedua ialah jisim. Jisim kita dah belajar unit jisim. Apa contoh unit jisim? Jisim kalau senang kata masa awak tahun 5 kita ada sebut, untuk bagi awak faham senang lah, jisim ni lebih kurang sama macam berat lah. Kita ada miligram, kita ada gram, kita ada kilogram. Okey, so dekat sini untuk pepejal, contohnya pen ini yang saya pegang ni, pen ni katakanlah beratnya ataupun jisimnya ialah 200 gram. So awak buat macam mana, awak letak ke, awak baling ke, awak lambung ke, jisimnya tetap 200 gram. So dekat sini menunjukkan jisim bagi pepejal ialah tetap. Okey, dan yang ketiga untuk isi padu. So isi padu unitnya kita dah belajar juga ni masa tahun 4. Okey, unit bagi isi padu ialah sentimeter padu, milimeter padu, ataupun kalau dalam bentuk cecair kita ada mililiter dan liter. Okey, yang ni awak kena buat ulang kaji balik sebab yang ini memang sangat penting. Okey, bagi isi padu untuk pepejal, adakah ia tetap ataupun tidak? Contohnya lah kan, kita dah buat, ingat tak kita ada buat eksperimen di mana kita ada silinder penyukat. Okey, kemudian kita letakkan, kita isikan air. Ini kita dah buat ni masa tahun 5, tahun 4. So kita isikan air, katakanlah kita isikan air sebanyak 100 ml. Okey, kemudian masa kita buat eksperimen tu, kita masukkan apa? Kita masukkan batu, kita masukkan guli. So contoh dekat sini kita masukkan sebiji guli. Okey, guli yang standard size lah. So bila kita masukkan sebiji guli ke dalam bekas ini, apa yang berlaku pada paras air?
paras air akan meningkat. So, katakanlah air naik sampai sini. Macam cerita burung dengan takar. Pernah tengok tak yang burung tu nak minum air, dia masukkan batu. So, bila dia masukkan batu, bukan kuantiti air yang bertambah, bukan isi padu air yang bertambah, tetapi dia punya paras air dia sudah meningkat. Okey, dekat sini kita masukkan sebiji guli. Katakanlah bila kita masuk guli, air yang tadinya berada pada takat 100 mililiter, dia akan meningkat kepada 125 mililiter. Okey? Ini peningkatan ni kat sini. Alright, bukannya jumlah air ataupun isi padu air tu bertambah, tak. Paras ini je dia akan naik. So dia akan naik dekat sini, dia pergi kepada 125 mililiter. So berapakah isi padu bagi guli tersebut? Okey, macam mana kita dapat? Kita dapat ialah isi padu guli macam mana? Bacaan akhir tolak bacaan awal. Okey. Bacaan akhir ialah yang ini. Okey, dah habis kita masukkan guli tersebut, baru kita nampak bacaan akhir dia berapa. So bacaan akhir dia ialah 125 ml. Okey, tolak dengan bacaan awal dia tadi. Awal dia sebelum ada guli, jumlah air ni parasnya adalah pada 100 ml. Okey. So 125 tolak 100 dapat 25 ml. So bagi guli ini jisimnya guli ini isi padunya ialah 25 ml. Okey. So dekat sini untuk guli, kita tahu guli ini adalah pepejal. Guli adalah bentuk yang tetap. So bila bentuk yang tetap, maka jisimnya tetap, isi padunya tetap ke tidak? So 25 ml. Tetap ke tak? Adakah kita masuk dalam silinder penyungkat 25 ml, kita masuk dalam beaker jadi 30 ml, adakah dia akan berubah walaupun guli yang sama? Jawapannya tak kan? Sebab apa? Sebab isi padu bagi pepejal adalah tetap. Okey? So, kita terus pula pergi kepada cecair. So, cecair pun sama, kita bincangkan 3 benda juga, iaitu bentuknya, okey, kemudian jisimnya dan juga isi padunya. Okey. So macam kita tengok pepejal tadi, pepejal bendanya keras lah, senang kata kan. Awak boleh pegang, awak boleh sentuh. Okey. So bentuknya tetap. Macam mana pula dengan cecair? Adakah cecair bentuknya tetap? Okey, adakah bentuk cecair tetap? Contohnya bentuk persegi ke, bentuk bulat ke, bentuk tiga segi ke, bentuk bintang ke? Tak kan? Kalau bentuk bintang, katakanlah kita tuang air dalam cawan, mestilah jatuh berdebuk satu-satu, bentuk bintang, betul? So sekarang ni bila kita tuang, dia mengalir. So benda yang mengalir ini, contohnya kita tuang ke dalam gelas. Okey? Bila kita tuang ke dalam gelas, air ini dia akan ikut bentuk gelas. So dia akan ikut bentuk gelas ni. Kalau gelas tu bentuk silinder, maka air di dalam ini bentuk silinder lah. Okey, katakanlah kita tuangkan ke dalam kelalang bulat. Tahu kelalang bulat? Ni kat bilik saya ada ni. Okey, kita tuang ke dalam bentuk kelalang bulat. Penuh sampai kat sini. Okey. So, dia akan jadi bentuk bulat. Air dia akan jadi bentuk bulat. Okey. Kita tuang pula dalam bentuk, kelalang kun. Okey. Kelalang kun ni bentuk apa? Air sampai paras ni. So, dia akan jadi bentuk tiga segi. So, bentuk bagi cecair adalah tidak tetap. Kenapa dia tidak tetap? Sebab apa? Sebab apa dia tidak tetap? Sebab dia mengikut bentuk. Okey, mengikut apa? Bentuk bekas. Okey. So, cecair ini dia akan sentiasa mengikut bentuk bekas. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, dia akan bentuk ikutlah bekas dia tu. Okey. So, bentuknya adalah tidak tetap. Alright. Jisim pula. Walaupun bentuknya tak tetap, jisim dia tetap tak? Jisim tadi apa unitnya? Gram, miligram kan? Katakanlah kita tuang, air ni 1 liter sama dengan 1 kilogram. Okey? So, jumlahnya samalah. Ini adalah isi padu. Ini adalah jisim. Okey? So, jisim dengan isi padu bagi air sama. So, katakan dekat sini jisim. Air yang kita tuang dalam gelas ini, katakanlah kita tuang dia 500 gram ataupun 500 mililiter. Okey, atau 500 ml. Sama tau ni, gram dengan mililiter ni sama. Kg dengan liter ni sama. Okey.
So kita tuangkan air ini adalah 500 gram. GSM 500 gram. So bila kita pindahkan ke dalam kelalang bulat, adakah GSM-nya berubah? Bentuk dia berubah kan? Daripada silinder dia jadi bulat. Adakah bila dia bentuknya bulat, GSM-nya berubah juga tak? Jawapannya tak. Sebab kita tuang jumlah air yang sama, betul tak? Kita tuang habis semua dalam ni, maka dalam ni juga tetap 500 gram. Kita pindah pula ke dalam ni. So, walaupun bentuknya dah jadi 3 segi, tapi GSM-nya tetap 500 gram. So, dekat sini kita tahu GSM bagi cecair adalah tetap. Okey? Kemudian kita tengok balik isi padu. Ini samalah ni, GSM dengan isi padu berkait sebab cecair tadi. So, kat sini dia tetap. Ini tadi kita tengok 500 gram, 500 gram, 500 gram kan. So, 500 gram sama dengan 500 ml. So, ini pun 500 ml, ini pun 500 ml, sini pun jadi 500 ml. Kalau kita pindahkan lah, kita pindah sini, kita pindah sini, okey? So, jumlah yang sama, isi padunya akan sama. So, bila isi padu sama, kita panggil isi padunya juga tetap. Okey, setakat ni saya harap awak boleh ikutlah. Okey? Dan yang terakhir, gas. Pun kita bincang benda yang sama, iaitu bentuk, GSM dan isi padu. Okey, gas. Adakah gas mempunyai bentuk yang tetap? Apa tu gas? Gasnya boleh rasa kan? Kalau kita ni angin, senang awak kata udara lah, angin lah, okey? So, bentuk gasnya ada bentuk ke dia? Kita boleh ke rasa bentuk bulat lah, tajam-tajam. Ada ke? Tak kan? Sebab apa? Kenapa? Sebab gas ini tiada bentuk. Bila tak ada bentuk, maksudnya kita panggil bentuknya tidak tetap. Dia akan ubah. Macam mana dia berubah? Dia sama macam cecair, tiada bentuk, dia mengikut bentuk bekas. Katakanlah kita ada botol air mineral, okey? Botol kita ni dah habis minum, kosong. So, bila dia kosong, tak ada air, dalam ni penuh dengan udara. So, bila botol ini dipenuhi dengan udara, maka udara di dalam botol ini mengikut bentuk bekas. So, udara dalam ni, kalau bentuk botol lah. Kalau kata kita tiup dalam belon kan? Belon, okey? So, bentuk belon lah. Sebab dia sama macam cecair mengikut bentuk bekas. Okey? So, maksudnya kat sini dia tidak tetap. Okey, dan yang seterusnya ialah GSM. Okey, GSM bagi udara, GSM bagi gas tetap ke tidak tetap? Okey, macam mana kita nak tahu? Dalam buku teks awak dah ada dah kat sini. Okey? Contoh kat sini, jeng. So, dekat sini. Ini boleh buat kat rumah. Awak ambil 2 biji belon, kemudian tiupkan supaya dia sama saiz. Pastikan dia betul-betul sama saiz. Okey, bila dia sama saiz, kita gantungkan dia pada hanger ataupun penyangkut pakaian. Kita kat menang, kita gantung. So, dia akan balance lah, dia akan sama. Kiri kanan dia sama. Kemudian apa kita buat? Kita pecahkan salah satu. Bila kita pecahkan salah satu, dah kempis. Bila kempis, nampak tak kedudukan hanger ini akan turun. Sebelah yang masih ada udara, dia akan turun. Bila turun, maksudnya belah sini berat ke ringan? Belah sini berat ke ringan yang ni? Maksudnya belah sini berat. Bila kata berat, maksudnya dia ada GSM tak? Ada GSM. So, bila ada GSM, walaupun kita kata kita pegang-pegang udara, tak berat pun, ya, kita pegang macam ni memang tak rasa. Okey? Tetapi dia memang ada GSM. Okey? So, GSM-nya tetap tak? Okey? GSM-nya tetap tak? GSM-nya ialah tetap. Okey. Tapi kat sini kita jarang lah. Kita jarang sangat pergi ukur GSM gas. Untuk level awak, kita memang tak ukur GSM gas. Okey. Isi padu ini pun lebih kurang sama dengan GSM. Cumanya awak kena alert. Selalu GSM ni kita tak tanya pun dua ni. Yang penting awak kena tahu dia bentuk tidak tetap. Yang keduanya, sifat dia ialah boleh memenuhi ruang. Okey, maksudnya setiap segenap ruang yang ada ruang adalah rongga lah, kawasan yang ada kosong. Walaupun sekecil-kecil rongga, contoh dalam pen ni kan, nampak tak pen ni ada ruang udara, ada kosong kan ni? Okey, ada kosong di sekitar ink kat dalam ni.
ada je ruang, maka adalah udara. Sebab udara ini memenuhi ruang. Okey? So, setakat ini ulang kaji tentang sifat jirim. Saya harap awak boleh ingat yang dah lupa apakah unit-unit jisim, unit-unit sepadu. Yang ini tolong ambil perhatian. Sebab ini kita nak guna tahun 6. Nanti kita nak buat pengiraan. Kita ada banyak lagi benda nak buat. Okey? So, setakat ini saya cerita tentang sifat jisim. Okey, selepas ni kita akan sambung pula topik jirim lagi. Tetapi dalam subtopik perubahan keadaan air. Di mana, kenapa air, nanti kita cerita. Okey, nanti kita sambung. Terima kasih.